Konon dia macam tu lah. Kadang orang perempuan tengah kenal kan, kunci bawah kata. Oh tadi kat sekolah kan, ada orang kawan tu dia bagi nota, dia bagi surat apa? Entah dia kata dia sayang Kak Alung lah, apa semua. Nak mati lah, nak bunuh diri lah, apalah. Dia kata dia tak pernah tengok perempuan macam Alung lah. Ini macam ni potong-potong bawang kan. Ya Allah, apa saja tu? Tapi Alung rasa macam Alung nak belajar. Nanti Alung cakap kat dia, nak sound dia, jangan kau kacau pun dia tak baik, cakap elok-elok. Intinya nak berkawan-kawan lah, jangan nanti cakap dengan dia. Nak kawan boleh kawan, tapi janganlah over. Nanti besok dah habis belajar, besok kau cerita soal hati dan perasaan. Cakap macam tu, boleh tak? Dah besok cakap. Lepas tu mak dia cakap, handsome budak ni. Handsome budak ni. Boleh tahan lah. Dia berkawan. Jadi apa-apa dia akan luahkan sampai dia dewasa. Ada benda nak cakap sikit ni, kenapa? Kalau ingat tu nak kahwin. Baru lepas PN. Lepas PN macam mana? Kalau ingat tu nak kahwin. Normally diri kau sendiri pun tak terjaga. Itu drama Melayu. Drama Melayu memang macam tu. Diri sendiri pun tak terjaga, inikan pula kau nak jaga anak orang. Skrip tu kan. Saya ni boleh tahan, saya kena gayakan buku dia berspenda kau pun mak beli. Alhamdulillah pula kan. Tapi approach dia lain budak sekarang. Ayah, Alung rasa lu nak kahwin lah. Bagus. Bila kau cadang nak kahwin? Kejut budak tu dia. Betul bapak pun. Dia punya reverse psikologi itu terperanjat budak tu. Bagus. Bila kau nak kahwin? Dalam 3-4 bulan. Bagus. Benda baik ni jangan lewatkan. Ini dah masalah rumah ke apa ni? Benda baik ni jangan kau lewatkan. Jangan budak mana ni? Budak tu lah. Apa semua? Oh ya ke? Okay. Sekarang macam ni. Kalau kau nak kahwin ni sekejap kan? Saya mak dia murah. Apa dia? Bang, ni ada apa bang? Ni anak kita. Kenapa? Dia nak kahwin. Ya ke? Bila? Memang masalah rumah ni. Mak dia jadi bila? Sebab sebenarnya mak ayah memang dah ready dengan keadaan. Dia dah rehearsal lama dah benda tu. Kan? Okey, sekarang macam ni. Jadi kawan mak kau dah 500 orang, kawan ayah kau kerja dah 500 orang, kawan kau dah 500,000. Tak apa, kita lebihkan 200 jemputan kami Jadi kita bagi makan apa? Kita bagi Maggi, kita bagi ini, kita bagi mie segera, kita bagi sirap sudah lah. Ayah, mana ada kudu kahwin orang bagi Maggi? Yang dia betul. Kita dapat. Laju kita tengok dekat dalam. Buka laptop nak tunjuk sampai mesti tengok. Tengok caterer yang ada. Kita ambil ni murah. Nasi dengan apa dong. Dah. Apa ni? Orang tak kena macam tu. Sokong ayam daging. Oh ya, ayam daging kita ambil ayam saya pegang. Oh ni ada package-nya. RM10 satu kepala siap dengan dia bagi pelamin sekali. Okeylah kita ambil yang ni. Kita ambil yang ni. RM10 satu kepala, RM10 kali RM2,000. Ada RM20,000. Okey, RM20,000. Okey, hantaran berapa? Kalau boleh, dia ada cakap itu. Kalau boleh nak RM10,000 satu. Jangan, dia sepasang. Takut kasut sebelah kan. Kasut sebelah, apa sebelah. Semua kalau pula kan. Dia ada sepasang. Sepasang. Sebab beli kan. Sepasang semua. Okey. Dia tak ya pula. Okay, RM10,000 RM10,000 campur dia. Takkan tambah kalori. Dia doa selamat RM10,000 betul juga. Punya support bapak dia takkan tambah kalori. Okey, campur pula. Okey. Kalori kita tambah lagi RM2,000. So total RM32,000 kena ada sekarang. Okey. Sekarang saya nak tanya. Berapa yang kau ada? Ingat pakai duit ayah. Kau dengan main ayah kau tolak gaji bulan-bulan apa semua, loan apa semua. Kau tu tak niat. Kau boleh niat je lah. Macam mana? Lepas tu tanya mak kau. Ni anak kita nak kahwin. Dia nak pakai dalam RM30,000 macam tu. Ada tak? Aduh ASB saya pun nak kebas lagi. Lupakan. Okay tak apa. Kita tengok. Ada tak apa semua? Okay tak apa. Sabar. Sekarang ni nak buat loan kau memang tak layak. Ayah pun loan pun tak lepas. Okay tak apa. Sekarang kita tengok. Apa carrier yang kau boleh pilih? Kita tengok apa carrier yang mana dalam tempoh 3 bulan kau boleh dapat RM32,000. 3 bulan, cek. Selain pada merompak dengan menyamuk. Jadi doktor pakar ni ada RM25,000 sebulan. Ada doktor pakar ni RM15,000 sebulan. Oh lah, itulah. Lawyer kau kena ambil kes bunuh dengan kes aman malu ni yang sebutan kau dapat 10%. Itu pun tapi lambat, 6 bulan kau dapat. Nanti cakap okay, jadi doktor, jadi engineer. Dah, di sini engineer boleh dapat RM15,000, RM15,000 sebulan. Tak pasal. Jadi sini engineer, kalau engineer biasa RM8,000, 8 kali 34 boleh lah. Kita fikirlah tambah-tambah duit sikit. So kau nak jadi apa? Jadi doktor lah ya. Jadi doktor. Ayah aku suka bangga ayah anak yang dia doktor. Saya kata tengok ada tak doktor pakai SPM gitu.
Tak, cara tak langsung dia bawa budak ni, channelkan budak ni cara fikir. Dia tengok, tak ada lah ya, tak ada. Kalau kau cakap kau pun sains pun ngam ni macam mana? Kalau jadi doktor pun nak belah apa? Mati orang dia. Aduh, macam mana ni? Tak apa, sabar. Tak apa. Sekarang kita tengok, nak jadi doktor ni kena belajar apa? Berapa lama nak kena belajar? Rupanya kena belajar balik, kena masuk ni. Result exam, kalau saya silap kau kena ambil SPM ni semula ni. Dan teruk sangat paper ni. Bapak, kalau kau sama, kita in-house training apa semua, campur 7 semua, 8-9 tahun. Oh, itu paling minimum tau. 8-9 tahun. Cuba kau telefon lo girlfriend kau, sanggup tak dia tunggu 8-9 tahun. Tengok universiti mana nak pergi. Nak pergi Cambridge, Oxford, nak pergi Louisiana State University in America. Mak pilih, dia pilih luar negara, dia tak nak pergi dalam negara. Kan? Lepas dia cek. Dia pun telefon. Dia pun girlfriend kau. Tak bawa dia pun. Hello, B. Muntah abang. B punya. Nyampah pun. Kan? B. Kalau ni kita tunggu 7-8 tahun lah. Dia boleh tunggu lah. Dia bising tak? Dia tak telefon. Dia pun letak telefon. Macam ni lah. Cuba tengok kan. Cuba kau tengok kat dalam. Kau tengok muka orang yang grad dekat Cambridge University. Muka yang grad yang balik. Nampak kau tengok. Kenapa? Kau tengok ni betul-betul. Mana lagi lawa? Girlfriend kau lagi lawa ke? Yang ni lagi lawa. Macam ni lagi lawa. Macam ni lah. Abah tak kisah. Abah okey je kalau kau nak kahwin. Kau nak tuan girlfriend kau pun tak kisah. Tapi kau belajar. Anu tu kau dapat lagi baik. Abah tak kisah. Menantu abah yang penting. Anak abah suka. Abah okey. Tapi dia kata kau belajar. Bahkan support tindakan. Itu sebenarnya. Okey lah abah. Kita sama belajar lah. Nampak? Itu yang penting. Nampak tak? Cara approach anak ni kena berbeza. Nampak tak? Kalau kita main macam kita dulu, dah jangan ngada. Kau duduk dalam bilik, duduk dalam bilik. Memang tak sesat. Macam ada orang dulu kan bila datang, Assalamualaikum, salam. Mak ada cik, sekejap cik Kita pun tutup TV. Cik duduk cik saya panggil mak kat belakang. Mak, cepat lah. Lambat lah. Cik tu tengah best ni. Kita tunggulah kat dapur. Ya Allah, lamanya. Memang takkan ada sekejap jiran jumpa dengan mak kita. Dia nak kayak penuh ni pun. Habis cerita mak leha apa semua ni. Rasa bedah anak dia kena apa semua cerita. Sudah ni dah habis cerita tu kita ke depan. Sebab budak sekarang ya. Salam. Ya, cik. Mak ada cik ikut belakang. Alamak. Beres. Tengah belakang. Dia pun ialah orang tua ikut belakang. Untuk dah rumah India mana pula salah rumah pula. Salah kira balik semula pada depan. Iya tu kadang-kadang tu yang kita kena tengok kan. Kemudian kita kena bagi bersahabat dengan dia ni sebab dia akan belajar untuk share dengan kita. Tu yang besar sebenarnya. Sharing dengan kita. Kan? Lepas tu hormat perasaan anak kita. Kadang-kadang anak tu tak suka lah ni, kita kena tanya dia kenapa tak suka. Asal tak suka. Asal macam ni. Kan? Jadi kita akan dapat. Jadi contoh terbaik tak ada orang lain, adalah ibu bapanya sendiri. Maka apa yang perlu ada pada ibu bapa kalau kita nak membentuk sasiah anak-anak kita. Yang pertama sekali yang perlu ada adalah meluangkan masa dengan anak-anak. Spend masa dengan anak-anak. Kan? Duduk dengan anak-anak. Kan? Kita tak perasan tu. Pertama, tidur sama-sama. Suami tidur dengan isteri. Anak-anak tidur. Kita pergi tengok, spend masa dengan dia sebelum dia tidur. Kan? Kita kena spend masa. Pergi macam mana? Okey. Bukan, memanglah cerita orang kaya tu dia baca buku cerita. Kan? Okey, dah lelap. Bohong dan semua tu. Tak ada mana. Cuma pergi kat anak kita, nasihat kat dia. Borak-borak lama dia pun tidur. Okey, tidur tidur. Selawat banyak-banyak. Ya, baca 3 kul. Tidur. Dah ambil wuduk belum? Macam tu. Benda-benda baik aja. Nampak? Jadi mak ayah tidur sama-sama. Jangan daripada kecil tunjukkan perbezaan. Jaga-jaga seorang kat sofa, seorang kat dapur. Ya Allah, tunggu betul tidur macam tu kan. No. Yang kedua, makan sama-sama. Makan sama-sama. Ya, kemesraan. Mak ayah makan sesama. Anak perhati tau. Perhati macam mana mak ayah dia. Kau pergi panggil ayah kau. Jangan sebut mengangkang depan TV tu. Jangan. Kesian betul. Yang mak ni garang betul. Sebenarnya bapak ni ketua keluarga. Dia yang last kali kita panggil tau.
Dia yang last sekali dipanggil, semua susun. Anak kita tak adalah ramai sangat, dalam 10 orang tu semua standby dekat meja panjang kan. Rajin betul beranak kan tuan-tuan. 10 anak. Lepas tu semua dah senduk nasi, semua dah ready. Okey, baru panggil ayah last sekali. Pergi panggil ayah. Cakap nasi dah siap. Dia panggil, ayah. Ayah. Ayah, mak kata nasi dah siap. Yalah. Ayah pun tutup TV ataupun ayah tinggalkan TV tu pergi. Terasa ayah dia macam ahli politik. Macam menteri. Semua dah ada dah. Gaya dah. Semua dah ada dah. Kursi ketua keluarga kan tu kan bertiang tempat letak tangan ada tu. Zap duduk, kecuali yang bapak yang sihat betul. Memang dia tak boleh kursi tu. Dia kena cari lain. Kalau dia dah melekat, dia tak bangun dah dari situ. Kan dia duduk, zap dia duduk. Alhamdulillah semua dah ada. Okey. Masa duduk je, barulah maknya terbalikkan pinggan tu, terbukakan, senduk nasi, letak, berasap panas lagi nasinya. Macam tu. Kalau ikut Syekh Murtada, Allahyarham Syekh Murtada, bekas mufti, arwah mufti Negeri Sembilan dulu. Kan? Wajib kita ni siapkan. Suami ni pinggan dengan cawan ni beza daripada orang lain. Jadi anak kita, ini pinggan ayah ni. Ini cawan ayah. Dia takkan bagi cawan macam ni. Siap dengan tapak tu adab dia. Cawan tu siap dengan alas. Dia tak bagi cawan macam ni. Walaupun untuk penceramah. Ni saja cakap ni. Contoh je. Contoh. Kan? Maknanya jadi bila bagi, siap dengan alas kan. Bila kita bagi dekat suami kita, bang, jemput minum bang, kita akan pegang dia punya lapik dia. Macam mana? Bang, jemput bang. Jemput. Jadi suami pun ambil macam ni. Tak adalah panggil, bang, minum bang. Dia nampak macam, kau ingat ni kelab malam apa? Dia kata. Nampak tak? Betul, ni betul. Sebenarnya bab adab. Kan? Sebenarnya betul. Bila lepas tu bagi, anak akan perhati tau. Dia tengok, macam tu sekali ayah ni dilayan, nampak tak? Pinggan, cawan. Tapi pinggan tu janganlah lain sangat. Maknanya dia lebih kurang bentuk, mungkin ukiran dia nampak special kan. Lain, besen bagi. Kau ingat aku itik apa? Dah macam ni kawan tu makan. Apa hal pula kan? Janganlah macam tu. Tapi memang pinggan tu beza. Saya sampai sekarang saya buat. Sampai sekarang pinggan, cawan saya beza. Cawan, ingat tak ayah kita dulu gelas dia macam mana? Bertangkai besar tu supaya orang lain kejap-kejap isi balik. Kejap-kejap isi. Dia mana ada? Tapi janganlah baldi kau bagi, memang tak isi dalam tu kan. Tapi nampak tak? Lepas tu bila dah siap untuk nasi kan, yang kita tak perasan apa tau? Ayah Shalom baca doa. Ayah huzur ni bergurau pula, nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau panggil lah budak-budak tadika ni baca doa, ya Allah, memang silap ini. Allahumma barik lana fima razaqana wa qina azabannar. Ayah ni, ya Allah, tak habis lagi. Ya Allah, berkatilah rezeki kami, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Ingat habis dah jemput makan abah, jemput makan mama, jemput makan ni. Habis jiran kau nak ajak semua bersebilo kau nak makan ni. Kan, sudah tak apa. Dah lepas ni dah tak baca doa lagi bagi orang lain baca doa. Tak, nampak tak? Lepas tu ramai yang tak perasan. Bila anak minta contohnya, bah, nak ayam tu, kita cubit ayam, kita cubit ikan, cubit lauk, letak dalam pinggan anak kita, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Itu sebab penting makan sama. Sekarang, zaman sekarang, meja marble, bahasa baku. Meja marble. Berat. Mewah. Tapi mak dia kata, dah kan kau makan sepah, kejap lagi mama suap. Dah nanti, biar mama makan dulu dengan ayah kau. Tu problemnya sekarang. Nampak tak? Sedangkan makan sama-sama penting. Lepas tu solat sama-sama. Nabi kata, bezakan rumah kamu dengan kuburan. Nampak tak? Sebab apa? Dengan melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Salah satu menerusi solat. Bila solat kita baca ayat suci Quran. Kan? Ayahnya baca, maknya amin kan, sekali kat belakang, anaknya ya Allah ayah aku. Kita dah dalam kubur tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita dah dalam kubur. Anak kita baru kahwin, yang esok kita solat subuh jemaah nak. Abang ni tiba-tiba je, kenapa? Kan? Tak ada, abang teringat arwah abah dengan arwah mak dulu tak pernah tinggal solat jemaah subuh sama-sama. Dapat saham tak? Dapat saham. Petang ni kita karaoke nak, kenapa? Arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke. Memang pitam kau dalam kubur tu, kau memang banyak lagi benda lain kau saham kau boleh bagi kat budak tu kan.
Dia cerita betul. Nampak tak? Jalan sama-sama. Tu contohlah. Mana kata spend masa dengan anak-anak. Baru kita tahu macam mana anak bawa balik result biasa. Ni cikgu minta sign. Sebab tak nak sign tu lah kadang-kadang mak ayah tak tahu, dia tiru sign sendiri. Tu yang dia buat hari temu janji profesional tu. Kononnya mak ayah datang dekat pejabat, datang kat sekolah untuk bincangan. Yang datang kat sekolah ni pun satu hal kat tu. Cikgunya baik betul lah. Macam mana anak saya cikgu? Kau dengar ayat cikgu standard. Dia ni okey sebenarnya, cuma ialah kan budak banyak main-main. Tapi kalau dia sungguh sikit, saya yakin dia boleh berjaya. Allah Akbar, betul lah setiap mak bapaknya cakap tu orang. Macam ni lah tuan, saya sendiri tak sanggup dengan perangai anak tuan. Saya hari-hari doa bila lah dia ni nak pindah sekolah. Jadi bapak ni tu bila dengar, kau pun masalah kau ni, mana ada. Jadi dia tahu kalau dia buat perangai, benda tu mesti sampai ke mak ayah dia. Hujung tahun mesti sampai dia. Macam tu. Saya sendiri tak pernah cakap lah anak encik ni. Tapi semua senarai kemungkaran yang dia buat dari sekolah ni, semua dia senarai. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Apa kau ni? Macam tu nampak. Macam tu. Kadang-kadang anak nak minta kita sign je. Ya ni cikgu suruh sign ni kesilapan ayah dia rampas. Kau duduk su. Kau beri su. Apa teruk sangat bahasa Melayu ni? Kau ni bangsa apa? Agama Islam kau boleh dapat C. Astaghfirullahalazim. Kau ni agama apa? Tu agama apa tanya budak tu? Matematik fail. Kau belajar ke tidak? Bahasa Inggeris belum pernah keluarga kita bahasa Inggeris result macam ni tu. La ilaha illallah. Walhal kalau tengok balik report card ayah dia, tengok balik dekat sekolah lama kan, tak ada dah record ayah datang sekolah apa tidak. Contohlah bukan cakap contoh anak ni, mungkin ada macam tu. Terus lah. Jadi budak tu bila kena marah, tahu tak dalam kepala dia apa? Dia tak dengar pun. Dalam hati dia cepatlah. Akhirnya penggalakan datang, dia tiru sign ayah dia. Sepatutnya bila ayah ni, cikgu suruh minta sign, tak apa, duduk pegang. Ayah nak tanya, biar dia pegang. Ayah nak tanya, bahasa Melayu macam mana? Bahasa Melayu okey lah ya. Okey, berapa okey? Dapat B. Mana okey? Tak apa, penggalakan datang, ayah nak dapat A, boleh? Masya-Allah ya, saya cuba. Bahasa Inggeris macam mana? Bahasa Inggeris teruk lah ya. Dia sendiri cakap bahasa Inggeris teruk lah ya. Teruk? Dapat berapa? Dapat C. Teruk tu. Macam mana kita duduk KL dapat C? Aduh, hai. Cikgu tak ada cakap ke apa-apa? Cikgu dia cakap kita kena banyak cakap bahasa Inggeris kat rumah. Okay, from now on. Yes, no right. Thank you, talking roundabout. Bantai, mana yang ada je bapak tu. Okay. Matematik macam mana? Matematik lagi teruk ya. Dia sendiri sebut matematik lagi teruk ya. Dapat apa? Dapat D. La ilaha illallah. Macam mana tu? Itulah cikgu cakap kita kena banyak buat latihan kat rumah. Betul cakap cikgu tu. Buku latihan dah ada belum? Memang tak ada ya. Hai, tak apa, siap. Jom kita pergi beli. Kita cari hari ni juga buku latihan matematik kau ni. Duit minta dengan mak. Settle. Nampak tak? Tang duit minta dengan mak yang tak tahan tu, kan? Pergi. Jadi nampak kita support anak kita. Penggalakan datang, dia berlari. Ya. Keputusannya dah naik bah. Ya. Alhamdulillah bahasa Melayu dapat A, bahasa Inggeris dah naik B, itu dekat C. Ya. Tapi ya kan, bahasa Inggeris kan. Bahasa Inggeris dengan matematik ni macam tu jugalah ya. Okey, tak apa. Nanti kita arrangekan tuition. Kita nampaklah masalah anak kita. Faham? Itulah maksud saya. Tu tadi kadang-kadang kan ada orang cakap, anak-anak masalah aja hantar suap pondok. Anak masalahnya hantar mengaji sekolah ni, tak sekolah tapi duduk asrama, paksa duduk asrama kadang-kadang. Tapi sebenarnya kita tak tahu. Itu sebabnya penting kita spend masa dengan anak kita. Sebab apa? Kita ni macam doktor pada anak kita ni. Kita kena kenal pesakit kita dulu. Apa masalah dia? Dia domam, kau bagi ubat cirit-birit, memang tak selesai. Macam mana? Lagi teruk perut budak tu. Jadi kita kena bagi. Kalau kita dah tahu sakit dia, bagi ubat kalau sikit sangat, takut tak ada kesan. Bagi berlebih, takut overdose. Sebab penting kena kenal pasti dulu apa masalah anak kita. Itu yang ada satu kes. Paksa anak masuk sekolah asrama penuh.
Anak dia tak nak sama penuh. Dia nak juga sebab dia pada dia masuk sama penuh, anak dia pandai. Sedangkan anak dia tak boleh. Menangis-nangis anak dia tak nak. Kebetulan anak dia masuk sebulan tu, bertelefon, tolonglah bawa dia keluar berasrama dia. Dia tak nak. Rupanya dia jadi mangsa buli. Mak dia kata apa? Mak dia kata, ni saya sendiri hadap benda ni. Hadap budak ni. Mak dia kata, alah hai sekejap je tu, tahanlah sikit. Sudahnya dia masuk dalam kereta masa balik, nak balik asrama tu dia tak bunyi lah. Macam tu je. Rupanya budak ni kena dera teruk dekat sekolah. Apa yang berlaku? Minggu depan, minggu satu lagi, budak tu balik dah tak bercakap apa. Masuk rumah bila balik. Tak bercakap apa. Akhirnya budak ni ada masalah kemurungan, keluar daripada sekolah. Sampai sekarang tak settle. Budak tu dah habis sekolah, tak settle lagi masalah kemurungan dia. Budak tu dah macam ni lah. Bawa saya, jumpa saya dekat Star Fresh Agro Park dekat Jalan Bukit Putus lama tu. Kan ada satu restoran tu, mak ayah dia bawa. Dah lama, buat apa? Hari tu kenapa paksa juga budak ni? Saya kata. Anak-anak sekarang tak sama macam dulu. Dulu boleh push, lanyak, letak, tampar lagi jadi orang. Tak apa. Siap, padan muka kau kan? Tak ada apa. Budak sekarang tak boleh. Sebab dia banyak tengok drama. Dia banyak tengok movie. Dia banyak tengok TikTok. Dia banyak tengok dapat nasihat dari kawan-kawan sebaya dia. Kalau aku jadi korang, kita belah je. Dengar. Itu lebih faham. Dia lebih faham kita, weh. Dia lebih faham kita. Ya, itu masalah dia. Itu sebab spend masa dengan anak-anak. Kalau kita tak kenal anak kita, maka rugilah kita. Terus saya kata, rumah makin besar, bukan orang makin ramai. Orang makin tak ada. Seorang-seorang keluar. So, sebelum dia keluar rumah, make sure pelengkapkan anak kita. Kan? Biar ada sekolah harian. Hari-hari menghadap kita. Puas hati. Tak apa. Kan? Iya. Kadang-kadang anak kita mungkin tak pandai. Taklah pandai sangat macam anak orang lain. Tapi rupa-rupanya, adab tadi. Kan? Macam mana Ustaz Misran jaga ni. Adab. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Macam tu. Ni ya. Baik budi. Kita dah sakit, stroke. Itulah anak yang jaga kita. Tak ada degree yang boleh hajar anak kita jadi beradab macam tu, jaga mak yang sakit. Kita dah stroke, cakap pun tak jelas dah. Dia je faham. Ya mak, nanti saya cari. Dia faham, mak dia nak jambu batu muar. Kau pun tak faham mana tu kan? Ya mak, nanti saya cari. Ya, si Asam sekali kan tahu dia. Mak. Ui, hebat budak ni. Dia tahu mak dia nak apa. Contoh, tu saya kata tadi kan. Ya. Kemudian kedua, mestilah beri didikan agama yang secukupnya. Tak ada pilihan lain. Agamalah jawapan dia. Kan? Agama adalah jawapan dia. Didik anak dia pun mula cara bercakap. Ni adab ni penekanan agama. Tu sebabnya kata Imam Malik, kita nak berjaya dalam hidup kena ada kenderaan yang tangkas, kena ada rumah yang lapang, kena ada pakaian yang cantik, dan kena ada pelita yang menerangi. Wah, apa hal pula tu? Kenderaan yang tangkas tu apa? Bukanlah maknanya Camry, bukanlah maknanya Mercedes-Benz. Tak. Rupanya maksud kenderaan yang tangkas tu akal fikiran yang cerdas. Gunakan akal. Kan? Yang kedua, rumah yang lapang, kesabaran yang tinggi, sabar. Mak ayah hari ni sebabkan stres dalam hidup, emosinya tidak dapat dikawal. Next time hati murni panggil saya ceramah, tajuk next kita adalah pengurusan emosi. Maknanya kena panggil lagi ni. Faham? Mana ada satu lagi ceramah kena panggil pengurusan emosi. Iya tak, saya cakap apa? Contoh kita tengok adik Bella tu. Contoh adik Bella tu. Yang kes kena dia. Tak logik. Dia yang memang akalnya tidak sesempurna manusia biasa, tetapi diperlakukan begitu sebabkan ragam dia. Sebab kita tahu dia macam tu. Dia macam tu. Kenapa engkau sampai macam tu? Sebab emosi tidak dapat diuruskan dengan baik. Baby dekat atas kau tu, dihentak-hentaknya baby tu. Kalau anak kita macam mana? Yang mujur dapat diselamatkan, yang mati terus. Terkilan sepanjang hayat. Kenapa kau hantar anak aku situ? Pengurusan emosi. You kes-kes bunuh tu. Cuba fikir. Sebab kena spend masa tahu anak kita pergi mana, anak kita buat apa. Dia dah tikam budak perempuan tu, keluarkan janinnya, kemudian bakar malam tu, esok bakar lagi. Tak. Jangan tak tahu budak lelaki yang buat tu belajar sekolah agama.
Tak payahlah. Ya ke? Tak, memang betul. Aku cerita tu betul aja. Ambil macam tu je kan. Tak, tapi masalah dia, cerita sekarang pengurusan emosi. Setan ni memang macam tu. Bila kita tengah marah, setan pun datang. Apa lagi? Buat lagi. Kau buat macam ni nak. Kau buat macam ni pula. Bila kita dah buat tu, setan pun tinggalkan kita. Bila tinggalkan kita, masa tu lah baru, kenapa aku buat macam tu Setan tak tanggungjawab, aku tahu. Kau yang buat. Itu setan. Pengurusan emosi untuk next tajuk. Mana kena panggil lagi. Beri didikan agama yang secukupnya. Cara bercakap, cara apa tu tadi? Sabar. Rumah yang lapang. Pakaian yang cantik. Apa maksud pakaian cantik? Akhlak yang baik. Itu cerita adab dan nilai tadi. Dan yang keempat, pelita yang menerangi. Inilah yang hati murni perjuangkan tuan-tuan dan puan sekalian, iaitu ilmu pengetahuan yang tinggi. Bayangkan, buat persidangan khas macam convention besar-besaran hari ni di UTM Jalan Semarak ni. Kerana apa? Kerana ilmu. Cantik teluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kainnya dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Itu dia. Itu sebab kita nak terapkan. Bagilah didikan agama sebanyak mungkin kita boleh bagi ke anak kita. Orang lelaki kena ingat, nafkah yang paling penting nak bagi dekat isteri dan anak-anak, selain daripada nafkah zahir, adalah nafkah batin. Dan nafkah batin tu bukan hanya yang cerita takatil, termasuk juga bagi ilmu agama kepada isteri dan anak-anak. Itu kena bagi. Yang ketiga, mengawasi pergerakan anak-anak kita. Ambil berat. Cakna ibu bapa anak-anak berjaya. Percaya cakap saya. Cakna ni perkataan bahasa logat Pantai Timur. Cakna asalnya. Kemudian digunakan dalam bahasa Melayu standard. Cakna. Cakna ibu bapa anak-anak berjaya. Ambil tahu. Kau belajar apa? Tahun lepas, penggal lepas berapa keputusan kau? Sekarang berapa? Naik ke turun? Macam mana? Result macam mana? Ambil tahu. Tadi kelas apa? Petang tadi belajar apa? Orang kena ambil tahu. Kena ambil tahu keperluan dalaman diri anak ni macam mana? Macam mana? Okey tak? Belajar okey tak? Ada rasa tension ke apa? Cakap lah. Share. Saya dengan anak saya pun kena saya buat. Kena. Macam mana tu? Macam mana? Okey. Boleh lah. Dia punya boleh lah tu tak tahan. Boleh lah. Berbual dengan anak. Nampak tak? Kita kena awasi pergerakan anak kita, ke mana dia pergi, balik ke mana. Kalau ada kawan-kawan begitu, ni aku beritahu kau, aku nampak anak kau dia lepak dengan kawan dia dekat belakang bus stop kat depan taman rumah kita ni. Kena cakap terima kasih, makasih lah kau beritahu aku ni. Tak, kau jaga hal anak kau. Aku tak sibuk anak kau sibuk pasal anak aku, pahal. Rasa tercabar bel-bel orang tegur pasal anak kita. Orang dulu-dulu kalau ada orang tegur anak dia, dia rasa syukur sangat. Terima kasih lah kau tegur, kau beritahu aku ni. Kalau tidak, aku memang tak tahu. Panggil anak. Rupa-rupanya anak dah sebulan dah lepak situ. Tak pergi sekolah. Contohlah. Kita minta jauhkan lah. Tu kata. Macam kes yang tadi saya kata tadi, yang kes yang budak perempuan kena bakar tu kan. Dekat tempat dia kena bakar tu memang tempat lepak dengan lelaki tu. Dah berapa lama dah kat situ. Setiap kali pertemuan sulit mereka akan bertemu di sana. Macam tu sebabnya tak tahu. Macam mana hari ni zaman dunia tanpa sepadan, dasar langit terbuka. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian berdisiplinkan diri anak kita semenjak daripada kecil lagi. Kena disiplinkan anak. Jangan biarkan. Disiplin. Bila sebut pasal adab, itu dulu. Jalan kalau salam cium tangan. Itu dulu, sekarang tak ada. Jalan menunduk tu dulu tak. Bab adab jangan kompromi. Adab, akhlak anak. Tu sebab kadang pergi hantar anak pergi belajar mengaji Quran dekat masjid. Bayar berapa ringgit belajar kat masjid? Belajar mengaji. Berapa ringgit? Percuma. Kebanyakan masjid free. Kebanyakan masjid. Tapi adab kita ni, datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Hulur je lah kat masjid tu. Ni lah ustaz, duduk ustaz ni, tak apalah, ni untuk masjid RM50, ni untuk, bagilah apa yang kita mampu. Sebab apa? Sebab hari ni kalau kita berkira, sebenarnya kita bukannya berkira dengan anak kita, kita bukan berkira dengan masjid, kita berkira dengan Allah, kita tak perasan. Kita sedekah ni niat kerana Allah tu je. Mudah-mudahan Allah jaga anak kita.
kita berkira RM50, RM100. Sekarang ni belajar kat sekolah agama yang kat sekolah agama swasta private school sekarang ni sebulan 5-600 kalau KL, betul tak? Tak silap saya lah. 5-600 sebulan. Hui, mahal. Betul. Tapi itulah harganya, nak buat macam mana? Kalaulah besok anak kita rosak akhlak, terbabit dengan benda-benda tak baik, bayar 25-30 ribu sebulan pun belum tentu boleh selesai masalah akhlak anak kita. Itu sebab jangan berkira dengan Allah Ta'ala. Itu je. Belajar untuk agama, kita belajar, kita bayar 600 daripada kau bayar kelas piano tu, bayar untuk kelas ballet kan? Dengan abah pun join ballet tu, risau pula tengok, pahal lah pula kan. Abah badan besar dengan ada kain opropol tu, pahal lah pula kan, penyakit tu. Dan yang pastinya, apa-apa pun, yang kelimanya, bermulalah dengan diri sendiri. Maknanya jadi teladan yang baik. Teringat pesan Nabi. Nabi kata, ta'dibu auladukum bisalasati asya'. Dia kata, adabkanlah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar dia sayang Nabi. Bila sayang Nabi, pertama, dia akan ikut apa yang Nabi suruh, tinggal apa Nabi larang. Yang ketiga, selalu sebut nama Nabi. Maknanya selawat pada Nabi banyak. Yang kedua, kenapa ayat ta'dibu tu? Kenapa ayat adabkan anak-anak kamu tu? Yang keduanya dengan cara bihubbi ahlihi, menyayangi ahli keluarga Nabi. Tengok ahli keluarga Nabi siapa, perangai dia macam mana, tengok. Dan yang ketiganya biqiraatil Quran, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Jadi insya-Allah dengan cara itu mudah-mudahan kita dapat membentuk akhlak anak kita jadi lebih baik. Jadi sasiah ni, peranan ibu bapa memang sangat berperanan dalam kita membentuk akhlak anak-anak kita. Jangan kita biarkan anak-anak kita tahu hanyut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab zaman sekarang bukannya zaman dulu. Zaman dulu kita boleh, tak apa, anak kita ni ramai orang nak jaga anak kita. Satu kampung jaga anak kita. Tapi zaman sekarang masing-masing jaga pucuk masing-masing kadang-kadang. Kalau kita tak buat sesuatu untuk anak kita, susahlah. Kalau kita biarkan, kita anggap kan boleh mengikuti proses biasa penswastaan, buatlah. Macam kita lah, kerajaan dah penat nak jaga satu badan tu, dia buat privatization. Okey, kita swastakan TNB, kita swastakan Telekom, kita swastakan ni. Maka lepas tanggungjawab. Tak, dalam anak, bab pendidikan anak, tak ada proses penswastaan. Kita hantar kat tadika swasta, kita hantar kat sekolah private school pun, mak ayah tetap tak putus peranan, dia kena main peranan untuk ambil tahu pasal anak-anak. Jangan kita lepas tangan, ya. Jadi saya faham tu, tenungan makrifat tu saya faham. Cara merenung tepat ke mata saya dan keresahan yang ditunjukkan tu sangat jelas. InsyaAllah saya ni adalah seorang penceramah yang sangat memahami kehendak audiens saya. InsyaAllah, ya. Dia dah mula tangan dengan telinga, dah ada. Dia kalau dah mula macam ni tu, step-step awal nak tidur tu, saya tahu. Jadi insyaAllah saya faham, ya. Dia ada satu doa tu. Ada tak Ustazah tu share? Ustazah Hati Murni ada tak share doa-doa bila kita bercakap kat depan untuk elakkan orang belakang hilang ngantuk? Ada tak Ustazah ni share kan? Tak ada. Dia kalau baca doa tu, insya-Allah yang ngantuk pun akan jadi segar. Doa dia senang je, bismillahirrahmanirrahim, wa bil lahil taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa tu insya-Allah. Yang dah lalap tu togak tu dah habis tu, dah bangun dah. Tapi saya belum baca doa tu, saya baru share aja pun. Baru share aja. Ada yang menyalin, aku tak tahan tu. Maaf lah gurau Samsul Bat ni, kalau dia tak gurau dia tak sah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ambillah peranan. Sebab anak kita ni sekejap je. Tanyalah ayah anda bonda yang ada ikut ni, neneknya dia ikut ni, atuknya dia ikut ni. Cuba tanya. Cuba tanya balik. Sekejap je. Anak kita ni sekejap je. Ni UPKK. Macam pun semalam je lahir ni. Macam semalam tadika. Lah, dah UPKK. Tak lama mak nak kahwin. Macam pun semalam UPKK. Nak mungkin nak kahwin. Betul, masa cepat berlalu. Itu sebabnya appreciate lah masa ni, untuk spend masa dengan dia orang. Tanyalah ayah anda bonda yang dah mula masuk usia 50-60 tahun. Dia rindu bila saat hantar anak ke sekolah. Ibu-ibu ni lebih lagi lah, sebab ayah kan memilih kan? Tanyalah ibu-ibu ni, ragam hantar anak sekolah tu dia akan ingat bila sampai sekolah, mana stoken kau? Kasut pun tinggal kat rumah. Ya Allah, bayang tu punya nak cepat kan? Pernah berlaku tak? Pernah berlaku kan? Ya. Sampai kat rumah beg tangan, beg sekolah tak bawa. Yang Alung bawa beg sekolah, Alang bawa beg sekolah. Ya Allah, teruk betul. Banyak berlaku, dan benda tu sekejap aja. So jangan kita biarkan memori tu
Kan masa tu berlalu begitu saja tanpa kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Bak kata orang, ahli falsafah tu kata apa? Semalam ibarat cek tendang. Semalam ibarat cek tendang, tak ada nilai, lupakan saja. Cek tendang tak ada nilai. Esok pula ibarat buku hutang. Entah bayar, entahkan tidak. Jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini ibarat wang tunai. Gunakanlah ia sebaik-baiknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hidup kita, kejarlah bahagia. Jangan sibuk nak kejar kaya. Kerana akhirnya satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Macam deep tak? Itulah perempuan itu. Kesian Emel kan. Asyik lelaki je kena. Curang lelaki. Sedangkan lelaki ni golongan yang terpilih sebenarnya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembangkanlah menjadi intan. Suruh anak-anak kita dengar pesan guru. Sebab apa? Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Datang dari padang keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam mana ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang? Dengar pesan orang tua, dengar pesan cikgu, dengar pesan guru. Berguru apa? Kalau kita dengar pantun yang lama tu, kan berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Tapi ramai yang pernah dengar kan? Pernah dengar, tapi dia tak faham. Berburu ke padang datar. Mana ada orang berburu ke padang? Padang datar pula tu. Kau buta kau tak nampak tak ada binatang situ. Tapi dia tetap nak berburu situ sebab dia malas. Malas. Apa tu berburu kat mana? Hutan. Dia berburu kat padang, dia kata, dia mengaku, tak okeylah dapat rusa berbelang kaki. Mana ada rusa berbelang kaki? Yang berbelang kaki tu belalang. Rimau, apa ada rimau? Iya, tahu tu kau ni. Rimau sebenarnya. Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki itu sebenarnya belalang. Dia nak sedap hati dia kata dia dapat rusa. Bukannya rusa, belalang. Berguru kepala ngajar. Kalau berguru kepala ngajar, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Itu masalah dia. Dia tak membantu pun. Dia tak belajar ke dulu? Belajar, tapi main-main kot. Itu ya bunga kembang tak jadi tu. Saya ni memang syukur dengan pantun. Itu sebab itu bila MC itu pantun salah, aku tegur terus. Berarak awan bermalam petang, berarak di celah pepoh nara. Pasal apa tu pokok tu sampai ke cacah awan-awan salah tu macam mana? Yang seorang tu lagi, dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli berangan. Kau tahu tak, kalau kau naik kereta, kau jumpa Kuantan dulu, baru jumpa Lipis. Macam mana kau singgah pula ke Lipis tu? Yang seorang tu lagi lah, dari Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis. Kau ikut jalan mana? Buat pantun asal ada bunyi itu kau marah tu. Kan? Itulah dia tuan-tuan. Budak-budak membawa galah, nak menjolok bah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak hati murni hari ini menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya, cuma sedikit makluman saya nak maklumkan. Ada soalan nak tanya? Tak payahlah, tak payah tanyalah, tak payah. Dengan cara tu kan, lambik makan kan, tak payah tanya. Sebab tadi kan dah tanya banyak tadi dengan ustaz tu, dah lah kan. Okey, jadi nanti boleh. Jadi saya ucap terima kasih banyak, cuma sedikit makluman. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa nanti di luar sana ada